Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Alhamdulillah, pertamanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala kita dapat meneruskan lagi bicara An-Nur kita yang ke-13 insya-Allah. Bagaimana Imam Ghazali mengadu kepada gurunya Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'u hifzi fa arshadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullahi la yahdi li ma'asi. Bagaimana aku telah mengadu kepada Waqi' mengenai buruknya hafalanku. Fa arshadani ila tarkil ma'asi, lalu ia menasihatiku untuk meninggalkan kemaksiatan, dan ia memberitahu kepadaku bahawa ilmu itu adalah cahaya, bi annal ilma nurun wa nurullah la yahdi li ma'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang melakukan maksiat. Kalam Imam Syafi'i. InsyaAllah pada petang ini kita akan baca masuk bicara An-Nur bab yang ketiga. Bagaimana dalam bab ini insyaAllah kita akan membincangkan tentang pendidikan roh dan keimanan, iaitu tarbiyah rohiyah. Kita sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terdiri daripada jasadiyah dan rohiyah. Dua-dua memerlukan makanan. Dua-dua memerlukan pembelaian daripada kita untuk kita menjadi insan rabbani, insan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita melihat Al-Quran amat mementingkan pendidikan roh dan keimanan. Al-Quran Allah turunkan kepada kita, kepada manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang benar-benar mendidik manusia tentang mentarbiah jiwa-jiwa mereka. Bagaimana kita melihat juga dalam Al-Quran juga memelihara hubungan jiwa manusia dengan Tuhannya agar terus segar dan terjaga. Maknanya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kita kena sentiasa jaga hubungan kita dengan Rabb, dengan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita daripada tiada kepada ada. Subhanallah. Bagaimana kita melihat 3.1, ma'rifatullah itu mengenal Allah. Tak kenal maka tak cinta. Sebagaimana untuk kita dapat cinta kepada Allah, kita mestilah terlebih dahulu mengenali Allah dengan hakikat sebenarnya. Bila kita kenal, maka lahirlah cinta. Apabila lahirnya cinta, tamsashu nar, nurun ala nur, yahdillahu li nurihi man yasha, wa yadribullahu al-amsal lin-nas, wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Dalam ayat 35 ini yang bermaksud Allah yang menerangi langit dan bumi. Allahu nurus samawati wal ard. Bandingan nurnya seperti sebuah mishkat yang berisi di dalam lampu, yang berisi sebuah lampu. Lampu itu di dalam geluk kaca. Geluk kaca itu pula jernih terang, laksana bintang yang bersinar cemerlang. Lampu itu dinyalakan dengan minyak dari pokok yang banyak manfaatnya, iaitu pokok zaitun, yang bukan sahaja disinari matahari semasa naiknya dan bukan sahaja semasa turunnya, tetapi dia sentiasa terdedah kepada matahari. Hampir-hampir minyaknya itu dengan sendirinya memancarkan cahaya api, memancarkan cahaya bersinar kerana jernihnya, walaupun ia tidak disentuh api. Cahaya berlapis cahaya, nur ala nur. Allah memimpin sesiapa yang dikehendaki menurut undang-undang dan peraturannya kepada nur hidayahnya itu. Dan Allah mengemukakan berbagai-bagai misal perbandingan untuk manusia, dan Allah Maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Sadaqallahul azim. Dalam ayat yang kita bincang ini menggambarkan pengenalan ilahi tentang zatnya yang maha sempurna. Allah yang maha sempurna, Allah yang maha segala-galanya, Allah yang maha hebat, Allah yang maha mentadbir, Allah yang maha mengurus, Allah yang maha mengetahui. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, dialah yang selayaknya menetapkan peraturan dan hukum-hukum buat makhluknya yang bergelar manusia dan seluruh makhluk yang berada di atas muka bumi, sama ada di bumi ataupun di langit. Itulah kehebatan Allah Subhanahu wa taala yang perlu kita yakin. Perlu kita rasa subhanallah betapa
Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am, "Inil hukmu illa lillah, yaqussul haqq wa huwa khairul fasilin." Yang bermaksud hanya Allah jualah yang menetapkan hukum, ianya menerangkan kebenaran dan dia adalah sebaik-baik yang memberi keputusan. Maknanya Allah yang menciptakan kita dan Allah Maha mengetahui apa yang sebenar, yang terbaik untuk hamba-hamba yang diciptakannya. Pemilik hukum yang hakiki ialah Allah Subhanahu wa taala. Kita kena ingat sebab hukum Allah diturunkan untuk manusia beramal, untuk menjaga kemaslahatan masyarakat, untuk menjaga kemaslahatan manusia supaya manusia subhanallah akan selamat dunia dan akhirat. Sebab hidup kita hanya sementara di dunia. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ka'annaka gharibun ka'annaka kun fid dunya ka'annaka gharibun aw sabir sabil aw sa'il sabir. Jadilah kamu di atas dunia ini sebagai orang asing ataupun pengembara. Subhanallah, kita melihat bagaimana proses mengenali Allah Ta'ala itu tidak mestilah melalui jalan makrifah. Makna kita nak kenal Allah bagaimana? Mestilah jalan makrifah, iaitu jalan kita mempelajari mengenali Allah melalui nama-nama Allah yang indah dan lagi agung. Subhanallah. Bagaimana kita mengenali Allah melalui namanya An-Nur. An-Nur ini adalah salah satu nama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana An-Nur yang bermakna ialah maha cahaya kerana kesempurnaan kekuasaannya, kesejagatannya dan keluasan hukumnya yang mencakupi segala-galanya. Subhanallah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina. Wahai sekalian umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu bukti dari Tuhan kamu dan kami pula yang menurunkan kepada kamu nur Al-Quran yang menerangi. Subhanallah. Maknanya Allah Subhanahu wa taala Maha menyayangi, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengangkat kehebatan zatnya yang maha tinggi. Subhanallah. Bagaimana kita melihat Allah mempunyai 99 nama. Lillahi tis'atun wa tis'una isman. Allah mempunyai 99 nama, man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafaz nama-nama Allah itu, maka dia akan masuk syurga. Kalau kita nak masuk syurga, kita mestilah sama-sama menghafaz nama Allah. InsyaAllah kita daripada pasti lagi, InsyaAllah kita telah ingat nama-nama Allah tersebut dan kita menjadikan ia sebagai zikrullah untuk kita menyebut Allah Subhanahu wa taala. Wa innallaha witrun yuhibbul witra. Sesungguhnya Allah ganjil dan menyukai benda yang ganjil. Riwayat Bukhari dan Muslim. Bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam tahajud dia berdoa. Dia berdoa, Allahumma lakal hamdu anta nurus samawati wal ard wa lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa lakal hamdu anta rabbus samawati wal ard wa man fihinna. Ya Allah, bagimu segala puji, engkau cahaya di langit dan di bumi serta seisinya. Bagimu segala puji, engkau yang mengurus langit, kita boleh nampak. Subhanallah. Itulah cahaya Allah, dialah yang menerangi langit dan bumi dan seluruh isinya. Tidak ada menyerupai Allah sedikit pun, tapi Allah nak beri gambaran bahawa bila sebut cahaya Allah, kita boleh nampak itu dari segi panca indera kita nampak cahaya lampu. Maknanya cahaya lampu fungsi ialah menerangi kehidupan kita di dalam rumah dan sebagainya lah. Perumpamaan cahaya Allah iaitu kesempurnaan cahaya ilahi. Bagaimana kita melihat cahaya yang menjadi sumber kekuatan bagi alam semesta tidak dapat diumpamakan dengan cahaya apapun yang telah ditemui oleh manusia di dunia, hatta cahaya laser. Sebenarnya cahaya Allah dengan cahaya manusia langsung tidak ada persamaan dan langsung tidak ada persamaan lah. Subhanallah. Bagaimana kita melihat dalam bab cahaya ini yang berlaku kepada Nabi Musa alaihi salam dan nur Allah. Nabi Musa ni ketika dia bermunajat di Bukit Tur Sina, dia kata kepada Allah, dia kata dia nak lihat wajah Allah. Perlihatkanlah mukamu kepadaku ya Rabb. Ini permintaan Nabi Musa. Permintaan Nabi Musa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia bermunajat di atas Bukit Tur Sina, dia kata, ya Allah, tunjuklah wajahmu kepada aku. Maka kata Tuhan, maka Allah berkata, engkau sekali-kali tidak akan dapat memandang wajahku.
Allah Ta'ala kata, wahai Musa, kamu sekali-kali tidak akan dapat memandang wajahku. Sebab apa? Lalu Musa disuruh menghadapkan penglihatan kepada gunung di sebelah dia. Maka Allah Ta'ala suruh tengok kepada gunung di sebelah dia. Maka bila dia tengok, subhanallah, kerana dia pun bila tengok cahaya saja, maka gunung ganang tu pun menjadi hancur. Maka apabila Nabi Musa melihat, Nabi Musa alaihissalam melihat, lalu dia jatuh pesang. Dia pesang, kemudian peristiwa itu digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 143. Itulah cahaya Allah. Manusia tak mampu melihat Allah Subhanahu Wa Taala sebab Allah adalah tidak berzat. Nabi SAW suruh kita fikir tentang kejadian Allah, tapi wala tafakkaru fi zatillah. Jangan kamu berfikir tentang zat Allah, sebab Allah tidak berzat, tidak berjisim. Maknanya Allah ni kita tak boleh tengok dengan mata kasar. Itu dia Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat wala tudrikuhul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Dalam surah Al-An'am ayat 103, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh pelihatan mata. Maknanya Allah tak boleh nak lihat, kita selama-lama tak boleh nak lihat. Sebab tu di antara pintu besar gangguan syaitan, bisikan syaitan kepada manusia ialah dia ajak kita fikir tentang zat Allah. Maknanya kalau kita fikir zat Allah tu, memang kita mungkin akan jadi gila dan sebagainya. Orang kata kalau jadi isi, mungkin jadi isi sebab nak fikir zat Allah. Zat Allah ni tidak boleh kita fikirlah. Yang perlu kita fikir ialah sesuatu yang boleh nampak dengan mata kita, kita boleh fikir dah. Tentang syurga pun kita tak boleh nak fikir. Tentang neraka pun kita tak boleh. Kita boleh fikir tapi dengan pemikiran yang tidak hakikatnya lah. Sebab bila kita sebut syurga tu memang kita bayangkan syurga itu kenikmatan. Sebab syurga ni, bila kita sebut syurga ni kita rasa seronok je. Kita nampak keseronokan, kebahagiaan, kemewahan dalam syurga kan. Bila kita ingat neraka, kita kata, oh neraka tu azab dan sebagainya. Itu nak rakyat bahawa manusia ini singkat saja, maknanya pendek saja, lemah sangat pemikiran manusia, sehingga manusia tak boleh fikir apa yang lebih daripada jangkauan pemikiran dia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun dengan nur Allah, kisah yang berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah dalam keadaan yang bersedih. Rasulullah rasa kecewa sangat sebab orang Mekah tak mau terima hidayah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Konon-konon nak pujuk hati, Rasulullah nak pujuk hati, dia pergi ke Taif. Dia pergi ke Taif, masya-Allah, rupa-rupanya siapa sahaja di Taif, penduduk Taif beratur untuk lempar batu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam Zaid bin Harithah pun berdarah sebab nak mempertahankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang berlaku kepada itu? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diseksa oleh penduduk Taif, Nabi duduk dalam kebun anggur dan Nabi bermunajat. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bermunajat, a'udzu binuri wajhika allazi asyraqat lahu az-zulumat wa saluha alaihi amrud dunya wal akhirah an yahilla an ghadabuk an yazilla min sakhat lakat usbah hatta tarda wa la haula wa la quwwata illa bik. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia merayu kepada Allah, aku berlindung kepada nur wajahmu yang mulia. Itu maknanya Allah, Nabi pun menyebut nur wajah Allah yang mulia. Walaupun Nabi tak nampak Allah dalam peristiwa Mi'raj Nabi ke langit itu, ke Sidratul Muntaha tu, sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak nampak pun wajah Allah sebab ada cahaya yang melindunginya. Cuma Rasulullah nampak cahaya saja. Adalah peristiwa Isra dan Mi'raj ketika Allah menjemput Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Allah serahkan perintah solat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak nampak pun wajah Allah. Cuma Nabi nampak cahaya sahaja di antara Rasulullah dan juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Aku berlindung kepada wajah nur wajahmu yang mulia, yang bercahaya dengan dia segala langit dan bumi, dan yang bersinar dengan dia segala yang gelap, dan menjadi baik kerana segala urusan dunia dan akhirat daripada engkau menurunkan kemarahanmu kepadaku atau engkau murka kepadaku. Kepadamulah aku tetap merayu sehingga aku redha, tiada seorang sebarang daya dan tiada upaya kecuali denganmu ya Allah. Begitulah ketika baginda sallallahu alaihi wasallam pulang dari Mi'raj, Abu Zar bertanya kepada Rasulullah, apakah kamu melihat wajah Allah? Tak tanya, apakah kamu ni melihat wajah Allah? Nurun anna arahu, ada cahaya, bagaimana aku dapat melihatnya? Maknanya di sini Rasulullah tak dapat melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah.
Kalau kita melihat lagi, nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Apa makna cahaya di atas cahaya itu? Itu adalah isyarat buat manusia bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memancarkan cahaya demi cahaya yang menyinari alam semesta, bukan sahaja memancarkan cahaya lahiriah. Bukan hak kita tengok cahaya hak zahir saja, tapi hakikat yang dikehendaki dengan cahaya maknawi ialah Allah mendatangkan rasul kepada seluruh umat manusia, bermula daripada Nabi Adam alaihissalam hinggalah Nabi Muhammad, Nabi yang terakhir, supaya mengeluarkan manusia daripada kegelapan kepada cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita melihat di antara golongan-golongan yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam ayat yang ke-36 ini, bagaimana kita melihat golongan yang mendapat nur Allah. Bukan senang, nur Allah ini bukan sahaja nur yang kita nampak Allah Ta'ala menerangi seluruh alam langit dan bumi, tapi hakikat sebenarnya ialah nur, ialah hidayah petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bila kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, insya-Allah kita akan sentiasa nak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sebab Allah sentiasa bersama kita. Sebab itulah di antara golongan yang pertama yang mendapat nur Allah. Untuk mendapat nur Allah ini pun ada syarat. Dalam ayat 36 Allah sebut golongan yang pertama yang memuliakan masjid, yang sentiasa berzikir dan bertasbih. Maknanya setiap benda yang kita nak buat ada syarat. Macam orang nak belajar juga, orang yang nak berjaya juga. Syarat nak berjaya tu mestilah bersungguh-sungguh. Syarat orang cari rezeki juga. Kalau nak suruh perniagaan kita laku, mesti kita betul buat sesuatu yang boleh melakukan perniagaan kita. Dalam ibarat kata, kita tak boleh duduk diam, kita mesti berusaha demi mencari kebaikan, dan tingkat-tingkat sebagainya lah. Subhanallah. Sebab itulah golongan yang pertama yang mendapat nur Allah, yang mendapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala, ialah yang memuliakan masjid, berzikir dan bertasbih. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah dalam ayat 36 ini, fi buyutin adzinallahu an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu wa yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal. Nur hidayah Allah itu bersinar dengan nyatanya, terutama sekali di rumah-rumah ibadat yang diperintahkan oleh Allah supaya dimuliakan keadaannya dan disebut serta diperingat nama Allah padanya. Di situ juga dikerjakan ibadat mensuci dan memuji Allah pada waktu pagi dan petang. Maksudnya, untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah kita termasuk dalam golongan yang memuliakan rumah Allah, iaitu al-masajidu. Bagaimana terdapat dalam hadis disebutkan daripada Abdullah bin Aus an Buraidah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bashir masyain fi zulami ila al-masajid bin nur at-tami yaum al-qiyamah. Yang bermaksud dari Abdullah bin Aus, dari Buraidah, dari Nabi Muhammad lah. Contohnya terutama lelaki suami-suami, maksudnya kita kena sentiasa bawa ahli keluarga kita, terutamanya anak-anak lelaki, kita bermula daripada tarbiyah, daripada kecil lagi nak melentur buluh, biarlah dari rebung. Maknanya tarbiyah itu maknanya bawa suasana yang baik, bi'ah Islamiah yang baik dalam keluarga kita, sebab tarbiyah itu bermula dalam rumah kita. Pentingnya tarbiyah, pentingnya kita mendidik anak kita untuk dia termasuk golongan yang sentiasa mendapat hidayah, ada petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-masajidu buyutullah fil ard wa hiya tudhi'u li ahli sama kama tudhi'un nujumu li ahli al-ard. Subhanallah. Hebatnya hadis Rasulullah ni kata macam mana? Masjid adalah rumah-rumah Allah di permukaan bumi. Sebab tu kata Baitullah rumah Allah, al-masjid adalah rumah Allah. Dalam masjid tu siapa duduk? Para malaikat. Dulu kita digambarkan tau, maknanya diriuhkanlah dalam suasana, maknanya dalam masjid tu ada sejadah duduk sendiri. Tak tahulah betul setakat mana, tapi itulah realiti. Tak mustahil pun, sebab malaikat Allah sentiasa ada dalam rumah Allah. Rumah-rumah Allah itu masjid-masjid yang mana dalam itu penuh keberkatan. Sebab itulah nak duduk masjid haram kita mengumpat orang. Dalam masjid itu adalah untuk zikrullah.
Kita berzikir mengingat Allah, kita nak taubat, nak muhasabah, nak baca Quran, nak baca hadis, kita sama-samalah berada dalam rumah Allah. Begitu juga kita golongan muslimat, sekiranya ada program ke masjid, kita jangan excusekan diri kita bawa anak perempuan kita. Sebab tarbiyah ni bukan kita saja yang nak kena tarbiyah, kita sama-sama mentarbiyah anak kita, biar anak kita dan kita ni jadi golongan yang suka kepada majlis-majlis ilmu, suka kepada majlis-majlis yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita nak bentuk ruhi, nak bentuk jiwa ni. Nak bentuk jiwa ni kena kita bagi makan betul jiwa-jiwa kita ni dengan kita berzikir kepada Allah, dengan kita mengingati Allah, dengan kita perbanyakkan amalan soleh, insya-Allah. Dia kata ia menyinari penghuni di langit sebagaimana bintang-bintang di langit menyinari penduduk bumi. Subhanallah. Hebatnya orang yang sentiasa menggantungkan jiwa dia ke masjid. Bagaimana dia kata ciri-ciri hati yang telah terpaut dengan masjid. Untuk kita dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, di antara perkara-perkara ciri-ciri hati yang telah berpaut dengan masjid, kita nak tengok hati-hati yang berpaut dengan masjid ni hati yang macam mana. Siapakah dia golongan yang mereka ni pautkan hati dia ke masjid. Yang pertama, dia ni dahlah hati dia paut ke masjid tetapi berusaha memuliakan masjid. Subhanallah. Berusaha memuliakan masjid. Dalam ayat kita baca tadi, anturfa'a, meninggikan atau mengagungkan dan memuliakan. Antarfa'a tadi tak? Anturfa'a, meninggikan, mengagungkan dan memuliakan masjid. Maksudnya kita angkat darjat masjid itu. Sebab tu zaman kita berada di dalam pemerintahan, dalam kita ada kuasa memerintah ni, kita gunakan, manfaatkan. Jangan biarkan masjid dan surau-surau di kampung kita tu usang tak ada pengisian. Okey, kita kata kalau muslimin banyak dah, tak kuliah tak berhenti. Begitu juga kita muslimat. Kalau boleh kita cuba buat program di masjid dulu. Di masjid, di surau dan di markah-markah di balai raya yang ada di cawangan-cawangan kita. Sebab kita peranan kita betul ni. Peranan kita kena bersungguh-sungguh nak mendidik, nak menjadi golongan yang memuliakan kebaikan. Yang mulia ke kebaikan, yang sentiasa kata orang berfikir untuk melakukan tarbiyah ruhiyah kepada masyarakat dan juga utamanya kepada keluarga kita lah. Berkata Imam Nawawi, rumah seumpama itu adalah rumah besar, iaitu istana yang tidak pernah dilihat mata dan tidak pernah didengar telinga dan tidak pernah terlintas di hati manusia. Ini adalah syurga. Dan syurga ni mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Syurga ni benda tak pernah kita tengok dengan mata. Kita tak pernah dengar dengan telinga, dan benda yang kita tak pernah terlintas pun di hati kita. Betapa hebatnya syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hak kita bayang-bayang tu jauh lagi dengan syurga yang sebenarnya. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah At-Taubah ayat yang ke-18, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah wa lan yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Dalam ayat surah At-Taubah ini ayat 18, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, hanya yang layak memakmurkan, menghidupkan masjid-masjid Allah itulah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan hari akhirat, dan yang mendirikan sembahyang dan yang menunaikan zakat dan tidak takut melainkan kepada Allah. Dengan adanya sifat-sifat yang tersebut, maka adalah diharapkan mereka menjadi golongan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk kita dapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mestilah kategorikan kita dalam golongan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah tadi. Yang pertama, beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mendirikan sembahyang dan mengeluarkan zakat. Golongan inilah dikata golongan yang mendapat kebahagiaan dan mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apa lagi? Yang keduanya dikata sentiasa menyebut nama Allah di dalam masjid. Dalam rumah Allah ni, dalam masjid ni, kita nak sebut nama Allah. Kita nak hati kita ingat kepada Allah. Kita kena tinggalkan dunia seketika ketika kita berada dalam rumah Allah. Kekasutan, kekalutan kekusutan yang ada dalam minda kita, dalam keserabukan dengan hidup ni, banyak-banyak tekanan, stres dan sebagainya di kerja dan di jabatan di mana-mana pun. Sebab kita manusia ni biasalah banyak stres tak? Maknanya kita jadi untuk menghilangkan stres, kita pergi berjemaah di masjid
dan kita cari kedamaian dan kita cari ketenangan di sana, insya-Allah dalam rumah Allah itu adanya ketenangan jiwa. Wa yuzakara fiha ismuhu, disebut nama Allah, termasuk di dalamnya solat dan berzikir serta tasbih, tahlil, tahmid, istighfar dan lain-lain lagi. Zikir ni secara umum termasuklah kita membaca Al-Quran, berdoa, belajar ilmu agama dan lain-lain lah. Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqillah fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Subhanallah, iaitu allazina yazkurunallaha qiyaman, orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah semasa mereka berdiri dan duduk, wa qu'udan wa ala junubihim, dan duduk dan semasa mereka berbaring mengiring, wa yatafakkaruna fi khalqillah wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka pula memikirkan tentang langit dan bumi, dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi sambil berkata, wahai Tuhan, ma khalaqta haza batilan subhanaka faqina azabannar, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia, maha suci engkau, subhanaka, maha suci engkau ya Allah, faqina azabannar, maka peliharalah kami daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Surah Ali Imran ayat 191. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari wanita kalian datang ke masjid, maka janganlah dia menyentuh wangian. Jadi makna bagi golongan wanita, kalau dia nak pergi masjid juga, dia kena ada adab-adab yang perlu dijaga. Jangan keluarnya dari rumah ke masjid menimbulkan fitnah, terutama sekali berwangi-wangian. Kita takut jatuh pada haram. Memang kita berwangi-wangian dengan suami, okey. Tapi kalau kita di luar rumah, sehingga kan lelaki boleh menghidu wangi-wangi yang pada diri kita itu, dia jadi hukumnya haram. Na'udzubillah. Kena hati-hatilah. Dalam masa yang sama kita nak buat ibadat, tapi dalam masa yang sama kita dapat dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Hak tu yang perlu kita nak elok. Itulah adik kakak muslimah, ayah ibu, itulah kita ni merupakan saham kita sebelum kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada ilal masjid la yuridu illa an yata'allama. Subhanallah, sebenarnya besar ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat ambil istimba, ambil kefahaman daripada perkongsian Ustazah pada petang ini. Mudah-mudahan Allah mengkategorikan kita ni dalam golongan orang-orang yang bertakwa dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan golongan yang sentiasa memohon hidayah, petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah bertemu lagi di lain masa. Yang baik itu dari Allah, yang lemah itu kekurangan dari Ustazah. Kepada Allah Ustazah memohon keampunan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Alhamdulillah.